kita boleh mulakan lah kan? Sambil kita tunggu pelajar lain masuk, kita mulakan je terus. Boleh ke Cik Awal? Okay, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan pada pihak LPPKN, terutamanya pada Cik Hawa kerana sudi menerima jemputan saya yang last minute ni. Hopefully walaupun saya sekarang dah di Selangor, bukan kat KL lagi, hopefully kerjasama tu akan berterusan lah. Dan InsyaAllah. kita akan tengoklah kalau nanti ada berpeluang kita boleh melawat ke sana ke. Okay. Boleh, boleh. Serahkan pada Cik Hawa untuk teruskan majlis kita. Silakan. Okay, Assalamualaikum kepada adik-adik dan selamat sejahtera. Okay, hari ni perkenalkan diri lah, nama diberi dan diterima Hawa binti Sururi. So adik-adik boleh panggil Kak Hawa, kakak lagi. Jangan risau jangan panggil puan ke, jangan panggil cikgu ke, kakak. Boleh panggil kakak. Sebabnya kita macam saya sendiri, akak sendiri ada je adik-adik yang bahaya. Adik-adik semualah kan, tingkatan 2. So muda lagi. Sebelum akak teruskan, kita teruskan dengan dengan kita punya perkongsian indahnya alam remajaku. Akak nak perkenalkan sikit K15. K15 ni sebenarnya adalah pusat remaja yang mana kami ada 4 buah di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Satu di Jalan Raja Laut macam Cikgu Mahani bagi tahu. Satu lagi di UTC Pudu, di Keramat pun ada, di UTC Keramat, dan akhir sekali di Putrajaya. Dan sekarang ni adik-adik di SMK Subang Jaya kan, akak tak pasti Subang Jaya dekat dengan mana, tapi mana-mana pun kalau adik datang ke Kuala Lumpur ataupun Putrajaya, boleh je singgah ke K15. Kalau dekat HQ Jalan Raja Laut, di tingkat 8. Dekat tingkat 8 tu semua remaja-remaja berkumpul kat situ lah. Tapi untuk PKP sekarang ni minta maaf sebab kami tak menjalankan operasi seperti biasa sebabnya PKP kan. Tapi insyaAllah pada 5 hari bulan Mac nanti kami akan buka seperti biasalah. Nanti akan inform kepada Cikgu Mahani dan minta Cikgu Mahani wabarkan kepada pelajar-pelajar yang lain. Kita akan teruskan dengan kita punya perkongsian. Sekejap ya. Boleh nampak tak semua? Screen? Boleh. Boleh. Kenapa? Bergerak tak skrin yang akak share ni? Tak. Tak. Tak pula je. Macam ni bergerak Okey, dah bergerak. Okey dah. Jelas tak kalau akak sharekan dekat macam ni je sebab akak tak boleh nak pasang full slide full screen. Sebab dia tak clear. Jelas So akak pasang macam ni je lah. Okey. So akak daripada K15 wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ni kita nak berkongsi tentang indahnya alam remajaku. Indah tak adik-adik alam remaja adik-adik? Indah tak? Ada dengar suara tadi? Boleh je kalau nak bercakap boleh je akak benarkan untuk buka. Sebabnya akan nak ada two-way communication sebab kita nak berkongsi ilmu. Jadi kalau berkongsi ilmu ni kena ada persoalan dan pertanyaan. Dan akak cuba jawab apa persoalan adik. So indah tak alam remaja adik-adik sekarang ni? Indah. Indah. Kalau indah bagus lah sebabnya ada je remaja-remaja yang rasa macam usia remaja dia, alam remaja dia tak berapa seronok, tak berapa best. Jadi hari ni akan nak sharekan sedikit apa yang membuatkan hidup remaja adik-adik ni akan menjadi lebih indah. Sebelum kita teruskan lagi, kita akan main game. Boleh tak? Sekejap. Kita akan main game. Game ni akan 5 saat je. Adik cari emoji out. Satu emoji yang berlainan. Ada satu je. Boleh tak? Kalau adik-adik jumpa, adik-adik boleh buka mic dan bagi tahu. Dekat row mana, tingkat berapa, kedudukan dia yang mana. Jumpa tak?
Jumpa. Jumpa? Ha, mana satu? Belah kanan baris menegak Bang. ketiga dari kanan. 3 dan kanan. Dari kanan. Yang ini. Ha. Terima kasih sebab ada sekurang-kurangnya ada juga yang merespons secara pantas, okey. Okey, yang kedua ni akak nak share lagi. Adik-adik cari nombor 8. Terus. Jumpa tak? Bawah. Yang mana? Ni. Bawah. Okey. Okeylah, kita teruskan, okey? Okey, perkembangan remaja, indahnya alam remajaku. Okey, tadi akak tanyalah kan. Okey, remaja ni adik-adik lah usia remaja yang berusia daripada remaja ni lingkungan usia dia 13 hingga 24 tahun. Okey, kalau sesiapa ada abang kakak yang masih 24 tahun tu, dia masih dalam usia remaja lah. Okey, dan proses manusia sebelum kita menjadi remaja, apa yang kita akan lalui? Ada tak orang lahir-lahir terus dia usia dia 45? Tak ada kan? So dia akan ada proses. Manusia ni akan ada proses. Yang pertama, proses dia apa? Dia akan lahir dululah. Bila lahir jadi baby. Ni, dia jadi baby. Kemudian dia akan meningkat daripada usia kanak-kanak. Ni kanak-kanak daripada sekolah rendah, tadika kepada sekolah rendah. Dan ini alam remaja 13 hingga 24 tahun. Lepas tu bila dah 24 tahun, dah habis masuk U dan segalanya, dah habis belajar, kita akan masuk alam pekerjaan. Bila dah alam pekerjaan dalam usia 25 ke 40 lebih, masuklah usia warga emas. So adik-adik sekarang ni berada di lingkungan usia remaja. Dah stage yang ketiga dah. Okay. Jadi ada tak adik-adik yang semua sekarang tingkatan 2 kan? Betul? Tak ada tingkatan 3, tak ada tingkatan 5. Tingkatan 5 SPM. Okay. Alright. So ini adalah proses manusia. Proses peredaran kitaran manusia lah daripada baby, kanak-kanak, remaja, belia dan juga bila masuk belia kita akan masuk kepada warga emas. So warga emas ni biasa atuk nenek kita lah. Alright, dan seterusnya apa yang akan boleh share adalah definisi remaja. Apa itu remaja? Apa yang adik-adik tahu tentang remaja? Boleh tak kongsikan kepada akak? Apa yang adik faham remaja ni? Selain yang ada kat slide yang akan share ni. Apa yang adik tahu? Apa remaja ni? Ada siapa? Nak bagi tahu apa itu remaja? Tak ada. Remaja tu macam bila kita dah matang. Okey, lagi? Betul, boleh? Lagi? Selain daripada dah matang? Okey, tak apa. Akak bagi tahu. Okey, selain daripada dah matang, okey. Definisi remaja sebenar peralihan zaman kepada kanak-kanak ke dewasa lah. Maksudnya adik-adik ni dalam pertengahan nak masuk ke alam dewasa. Muhammad Alif cakap peningkatan umur. Ya, betul. Betul tu. Dan okey, definisi remaja ni, apa yang ada pada remaja? Remaja ni dia mempunyai satu nilai diri iaitu tanggungjawab untuk mengasah bakat dan lain-lain. Okey, kenapa dikatakan remaja ni dia ada nilai tanggungjawab untuk mengasah diri? Nilai tanggungjawab dekat diri kita ni bila dah remaja, macam adik-adik sendiri dah remaja, adik-adik perlu bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey, kenapa? Sebabnya kalau macam adik-adik sendiri bila dah meningkat dewasa, adik-adik nak mencuba segala benda. Jadi bila nak mencuba segala benda ni, dia sangat berisiko untuk adik-adik. Okey, macam kalau kata adik-adik nak mula nak belajar naik motor, berisiko untuk adik-adik. Adik-adik akan kemalangan. Jadi adik-adik ada kena bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dan yang kedua adalah mengasah bakat. Sebenarnya banyak lagi. Okey, antara yang mengasah bakat ni sebabnya macam akak cakap tadi, adik-adik ni sentiasa untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, kalau kata adik-adik ni bila dah nak meningkat dewasa nanti, adik-adik nak jadi seorang yang
seorang broadcaster. Contohnya macam penyiaran, adik-adik nak jadi pengacara ke. Jadi untuk usia sekarang ni, untuk dalam lingkungan adik-adik pada tingkatan 2 ni, adik-adik dah mula untuk mengasah bakat. Dah try untuk bercakap, dah try naik pentas bercakap dekat depan kawan-kawan, depan cikgu-cikgu. Itu dah itulah orang kata proses adik-adik untuk menghadapi alam remaja. Okey, yang seterusnya adalah pelbagai peringkat remaja. Ini akan nak bagi tahu ni. So kalau kepada adik-adik yang usia 12 hingga 15 tahun, adik ni adalah merupakan awal usia remaja lah. Sebab adik-adik 13 tahun kan? Tingkatan 2. Ke? 14. Oh sorry, 14 tahun. So masih lagi di awal usia remaja. Tapi bila adik-adik dah pun meningkat kepada usia tingkatan 4, 16 tahun, adik-adik dah dalam usia pertengahan remaja. Kemudian lewat usia remaja iaitu 19 hingga 24 tahun. Itu secara basic lah adik-adik perlu tahu apa itu remaja. So seronok tak adik-adik dah tahu adik-adik ni remaja? Seronok tak? Seronok. Okey. Ciri-ciri remaja yang orang kata memang ada pada remaja. Okey, first kali R. R ni riang. Sentiasa riang, sentiasa happy. Orang kata sentiasa nak sentiasa macam mana nak cakap, dia sentiasa bertenaga tau adik-adik ni. So itulah remaja untuk R. Dan E, emosi. Adik-adik akan, bila remaja ni, adik-adik kena faham akan ada pelbagai emosi yang berlaku dekat dalam diri adik. Adik-adik akan sedih, akan rasa gembira, akan rasa kecewa. Kenapa kecewa tu? Kadang-kadang kita dah buat sesuatu yang orang kata sesuatu yang terbaik untuk diri kita, tapi benda tu tak dapat. Kita boleh kecewa, adik-adik boleh kecewa. Sebab itulah remaja. Remaja ni akan dapat macam-macam perasaan. So tambah-tambah lagi kalau adik-adik dah orang kata macam adik perempuan lah dah pun period. Tapi kalau kata masih belum period, dia akan hujung-hujung, maksudnya macam akak lewat sikit untuk menerima untuk period. Waktu tingkatan 2 baru agak period. So emosi waktu tu memang agak tak stabil lah. Macam adik-adik mungkin akan rasa benda tu. Adik-adik perempuan, adik lelaki pun nanti akak akan share mengenai mengenai sistem reproduktif adik-adik. Cuma akak tak akan sentuh secara orang kata secara mendalam. Akak akan sentuh ringan-ringan je, okey? Dan R, E dan M, manja. Adik-adik ni akan manja, ada perasaan manja, ada orang kata karakter manja tu ada pada remaja. Kemudian aktif. Aktif tak korang ni? Adik-adik aktif tak sekarang ni? Aktif. Seorang 2 je yang aktif Yang lain tidur Aktif. Okey. Alhamdulillah, bagus-bagus. Kalau aktif boleh aktif, vanish dia kata aktif. Okey, kalau aktif boleh boleh respon apa yang akak cakap ni, okey? Kemudian jago. Jago bersukan, apa lagi? Jago dalam dalam pelajaran. Okey, kemudian agresif. Adik-adik ni sangat agresif. So, akak harap dalam dalam perkongsian kita ni adik-adik lebih agresif lah dalam memberi tindak balas, memberi maklum balas terhadap apa yang akak cakap, okey? Sebabnya sebelum ni akak bercakap face to face. Pergi sekolah, duduk kat dewan ni kan, bercakap akak boleh nampak reaksi muka. Sekarang ni tak dapat nak tengok reaksi adik-adik. So agak terbatas sedikit di situ. Okey, ni adalah perubahan remaja. Okey, perubahan remaja dari segi fizikal. Apa tu fizikal? Ni kita punya luaran lah. Okey, pertumbuhan secara mendadak. Nanti akan bagi tahulah perbezaan fizikal wanita, perempuan dan juga lelaki. Okay, kemudian emosi macam akak cakap tadi, ada marah, ada takut, ada gembira. Remaja dia akan pada usia remaja benda ni akan emosi ni akan bermain-main dengan adik. Tiba-tiba bila masuk kelas boleh happy, tapi bila gaduh dengan kawan dia akan jadi marah. Okay, itu emosi yang akan adik-adik lalui. Kemudian spiritual.
Okay, kepercayaan, potensi diri dan minat. Adik-adik kena tahulah apa potensi diri adik. Adik-adik kena tahu apa minat adik-adik. Dan sekarang ni kita kena tahu minat kita sebagai peringkat usia awal remaja ni, kena tahu apa minat adik-adik. Sebab nanti bila dah masuk pertengahan usia remaja, adik-adik boleh dah fokus diri adik-adik dekat mana untuk masuk U ke ataupun masuk alam pekerjaan nanti. Sangat mudah kalau adik-adik dah tahu minat adik-adik. Okay? Kemudian social. Okay, pengaruh ejen sosial iaitu ibu bapa, keluarga terhadap perkembangan remaja. Maksudnya adik-adik ni akan dipengaruhi oleh persekitaran adik-adik. Bukan ibu bapa, bukan keluarga saja, tapi kawan-kawan, cikgu-cikgu, okay, akan mempengaruhi perkembangan remaja adik-adik. Okay, dan seterusnya ialah intelektual dan mental. Okay, ni percanggahan pendapat. Okay, bila dah remaja ni adik-adik akan ada pendapat sendirilah. Adik-adik ada pemikiran sendiri, adik-adik rasa adik-adik nak buat ni. So adik sendiri akan ada rasa macam aku kena buat ni, so aku kena pemikiran macam ni. Okay, so yang seterusnya adalah keupayaan berfikir secara matang. Macam tadi ada adik kita share, remaja ni matang. Yes, betul lah tu. Okay, dan seterusnya masa untuk menimba ilmu. Ini paling penting lah pada peringkat usia adik-adik. Akak harap adik-adik habiskan belajar dengan jaya ni lah kan. Okay, sebabnya pada peringkat usia adik-adik sekarang ni, menimba ilmu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sebabnya kita nak melalui adik-adik akan melalui banyak lagi proses kehidupan alam remaja yang lain. Okey, contohnya macam pekerjaan, perkahwinan, apa lagi. Banyaklah. So, make sure adik-adik manfaatkan masa untuk menimba ilmu ni dengan sebaik yang mungkin. Okey, kita terus kepada perkembangan perubahan remaja perempuan. Okey, nanti ada lelaki. Nanti Kak share perempuan dulu, okey? Okey, ini perbezaan perubahan remaja perempuan. Bila dah remaja, bila adik dah meningkat remaja, bila dah masuk usia 13 tahun, adik-adik akan mengalami benda-benda ni. Okey, makin besar, makin meningkat dewasa, inilah adik-adik akan alami, iaitu buah dada akan makin membesar. Dan pinggul akan menjadi lebar, suara akan menjadi lunak, dan jerawat mula tumbuh, bau badan, bulu mula tumbuh. Okey, ketinggian meningkat, berat makin bertambah. Okey, macam jerawat mula tumbuh ni, Akak akan share sikit, jerawat mula tumbuh ni bukan hanya pada perempuan saja tau. Pada lelaki pun akan ada. Tetapi kenapa perempuan di majoriti dia tumbuh? Disebabkan perempuan ni ada hormon yang kata sangat sensitif. Jadi dia sangat berkait dengan emosi. Jadi bila adik-adik ni tak pandai kawal emosi, terutama perempuan lah, dia akan akan mula membiakkan adik-adik punya jerawat tu. Jadi selain daripada kebersihan, penjagaan emosi juga sangat penting untuk adik-adik yang mana sekarang ni jerawat dah makin banyak. Okay, tapi jangan risau kalau adik-adik rasa macam tak boleh nak jaga sangat muka, adik dah jaga sebaik mungkin tapi jerawat tu masih tumbuh. Lepas ni akak akan boleh jumpa dengan akak. Okey, nanti Cikgu Mahani akan nanti akak akan share satu link dekat cikgu untuk akak bagi dekat adik-adik dan adik-adik isilah. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kami akan panggil adik-adik untuk ke Cafe Teen. Okey. Ini adalah perkembangan perkembangan remaja perempuan. Okay, kita akan pergi kepada perkembangan remaja lelaki. Okey, perubahan remaja lelaki. Ni adik-adik lelaki kena tahu. Okey, kena tahu sebab apa? Sebab adik-adik akan mengalami perubahan ni. Okey, yang pertama, perubahan pada otot badan. Mulalah ada masa-masa sador orang panggil lah kan. Dah start sador, dah start ada dah start bahu naik apa semua kan. So, ini adalah perubahan lelaki yang kemudian testis menghasilkan sperma. Ini paling penting. Yang ini orang kata sangat basic lah, adik-adik perlu tahu bila dalam remaja, lelaki dan remaja, adik-adik akan menghasilkan sperma. Okey, kemudian pengeluaran air mani setelah
mimpi basah. Ni kalau adik-adik mana yang tak faham tu boleh bagi tahu tau. Okay, apa tu mimpi basah? Nanti akak cuba sharekan lah. Tapi kalau tak ada soalan akak tak sentuh. Okay. Kemudian suara garau. So akak nak dengar sikit adik lelaki ni. Boleh tak sharekan sikit suara? Garau ke tak? Ada tak pelajar-pelajar lelaki? Boleh tak share dengan akak? Sangat cikgu. Garau, nampak tu. Itu yang dinamakan suara garau. Okay, suara garau ni suara adik-adik dah makin pecah. Kalau sebelum ni, kalau adik-adik perasan lah, adik perempuan ke, lelaki ke, bila sebelum diorang mengalami mimpi basah, diorang suara mereka ni, suara adik lelaki ni, suara dia macam perempuan. Halus je, kecil. Tapi bila suara dah pecah, dia akan menjadi garau. Okay. Seterusnya mula tumbuh bulu. Ini pada adik-adik lah, bulu ketiak, bulu bahagian ari-ari dekat bahagian zakar, bulu kaki, bulu tangan, bulu badan dan sebagainya akan mengalami benda-benda ni. Bukan lelaki saja, perempuan pun akan mengalami. Okay. Kemudian penis dan testis akan menjadi lebih besar. Ini sebab apa? Adik-adik akan mengalami usia dewasa. So bila orang kata proses menjadi dewasa ni, inilah adik-adik akan alami, okay, kepada lelaki. Alright. Jangan rasa macam apalah kak ni share-share benda macam ni. Jangan rasa macam tu. Sebab apa? Ini adik-adik kena tahu. Sebab ini adalah basic untuk adik menjadi remaja. Ni sangat basic, okay. Dan akak share kat sini sebab akak nak bagi ilmu. Ini antara pengetahuan untuk adik-adik. Jangan rasa malu, okay. Kemudian proses permulaan akil balik ataupun lepas akil balik, adik-adik lelaki akan berkatan lah. Tetapi berkatan ni tak semestinya dah akil balik Tapi untuk perempuan yes. Untuk perempuan kena Allah. Sekejap Kenapa akak punya ni? Okey. Proses permulaan akil balik berkatan. Okey, yang ini adalah proses, maksudnya bila adik dah akil balik, adik-adik kena tahulah apa itu berkatan. Berkatan ni ataupun kalau kalau macam biasa kita dengar adalah sunat, betul kan? Sunat. So ni adalah tuntutan agama bagi masyarakat Islam. Tapi bukan masyarakat Islam je sekarang ni. Masyarakat bukan Islam pun dah mula untuk bersunat, berkhatan. Okay? Sebabnya proses berkhatan ni dilakukan apabila kanak-kanak lelaki sudah mencapai tempoh memayis. So kepada adik-adik, tapi ada je macam anak-anak buah akak, dia dah umur 2 tahun dia dah start untuk berkhatan. Tapi ada je yang lewat, macam masuk umur 6 tahun, diorang dah start berkhatan. Tak ada masalah. Yang penting jangan terlalu dah masuk 13 tahun baru nak berkhatan tu sebenarnya bukan tak berapa okey. Cuma lebih baik usia kecil untuk berkhatan. Satu lagi, bila dalam tuntutan agama ni sebenarnya bukan dalam agama Islam saja, mana-mana agama pun dia akan ada orang kata suruhan untuk kita ni menjaga kebersihan. So berkhatan ni sangat penting sebab dia menjaga kebersihan kita. Kalau adik-adik lelaki boleh tengoklah perubahan sebelum dan selepas adik-adik berkhatan dan macam mana cara pembersihan dia. Lepas berkhatan, pembersihan pada zakat adik-adik tu lebih orang kata lebih mudah dan lebih bersih kalau adik-adik basuh. Okay. Seterusnya, kelebihan berkhatan dapat mengurangkan risiko jangkitan kelamin dan HIV ataupun AIDS. Ini adalah salah satu kata perkara yang baiklah kalau mana-mana adik-adik yang bukan beragama Islam berkhatan lah. Okay. Yang agama Islam wajib untuk berkhatan sebabnya kita ada menjaga kebersihan. Tapi kalau agama lain akak tak pasti. Tapi tak silap akak, agama lain pun digalakkan untuk berkhatan. Alright, dan seterusnya. Ni, lelaki, wet dream ataupun mimpi basah. Ada tak apa-apa persoalan yang adik-adik lelaki nak tanya ke akak? Ada tak? Jangan malu, jangan segan. Tak ada. Muhammad. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Akak share ni
Okey, wet dream atau mimpi basah ni apabila air mani dipancut daripada Zaka ketika tidur. Okey, waktu tidur air mani akan keluar lah. Maksudnya bila tiba masanya. Bukan sesaja bila mimpi, orang kata mimpi basah ni, adik-adik akan bermimpi lah. Siapa yang dah alami mimpi basah ni dia akan tahu. Kepada adik lelaki, Kak tak boleh nak cerita kat sini sebab dia adik perempuan kan. Kadang takut dia orang malu. Kepada adik lelaki, dia takut adik lelaki malu. Jadi kepada adik-adik yang dah mengalami benda ni dan ada yang belum, jadi yang belum tu bolehlah tanya-tanya kepada adik-adik yang dah melalui zaman ataupun proses ni. Okay? Seterusnya sebaik-baiknya cuci bersih di bahagian zakar selepas mengalami mimpi basah. Kadang-kadang kalau macam pagi-pagi adik-adik tidur kita tak sedar kan benda ni berlaku. Jadi terus mandi, terus bersihkan tempat tidur dan sebagainya dan untuk mengelakkan jangkitan kuman lah sebabnya kita tak tahu apa yang ada dekat air mani kita tu kan. So lebih baik menjaga kebersihan. Okey, seterusnya bukan semua remaja lelaki mengalami mimpi basah ni. Okey, bukan semua mengalami. Kenapa? Ini adalah orang kata bukan maksudnya dia macam ni tau. Tak semua yang melalui ni sebabnya ada yang tak melalui mimpi basah sebabnya dia dah air mani tu dia keluar maksudnya sebelum tidur. Waktu dia berjaga. That's why ada yang tak mengalami mimpi basah sebabnya dia mengalami waktu dia berjaga. So that's why dikata kat sini tak semua remaja lelaki mengalami mimpi basah. Okay, dia berlaku antara 12 hingga 18 tahun lah. Jadi kepada adik-adik yang dah usia 14 tahun ni, Kak saya tak mengalami lagi pun jangan risau. Adik-adik ada lagi beberapa tahun lagi untuk mengalami. Okey, mimpi basah akan mengurangkan mimpi basah akan berkurangan apabila mereka sampai ke penghujung proses akhir baligh ataupun menjadi aktif secara seksual. Itu apa yang adik-adik perlu tahulah tentang wet dream ataupun mimpi basah. Okey, adik-adik tahu apa tu onani? Adik-adik tahu tak apa onani? Boleh tak share dengan Kak? Tak. Tak. Okey, Lara cakap tak. Muhammad pun cakap tak. Okey, onani ni ataupun masturbation ataupun melancap. Tahu tak? Melancap. Mesti pernah dengar kan? Okey. So, melancap ataupun onani ni perilaku yang normal untuk mendapatkan kegairahan seks dengan menyentuh alat sulit, menggunakan tangan atau benda yang tertentu untuk mencapai syahwat. Okey, adik-adik jangan malu tau, lelaki jangan malu sebab akak cerita ni untuk perkembangan adik-adik. Okey, ini penting sebabnya kepada yang beragama Islam, akak ada share dekat Cafe Teen WPKL punya wall di Instagram. Okey, mengenai hukum onani. Onani ni sebenarnya kalau dilakukan secara berlebihan dan tanpa sebab, okey, dia akan jatuh kepada haram. Tetapi dia boleh jadi harus apabila situasi dia macam ni. Apabila situasi dia, adik-adik sendiri akan rasa macam benda ni akan berlaku tau. Okey, tapi tak kepada semua. Okey, bila adik-adik rasa macam nak sampai tahap nak merogol seseorang, adik-adik diharuskan untuk melancap beronani ni. Sebab apa? Bila dah adik-adik keluarkan sperm daripada alat sulit adik-adik, okey, dia akan mencapai syahwat. Bila mencapai syahwat, barulah adik-adik akan rasa macam adik-adik tak perlu dah untuk merogol orang lain. Itu diharuskan untuk melancap. Tetapi sekiranya masih boleh mengawal diri, diharamkanlah untuk melakukan sebabnya benda ni akan menyebabkan akan efek kepada tubuh badan adik. Nanti akak ceritakan. Okay? Seterusnya perlu mendapatkan rawatan doktor sekiranya ketagih melakukannya. Okay, ni that's what akak cakap. Okay, melancap ni sebenarnya tak bagus sekiranya melakukan terlalu kerap. Tapi kalau macam adik-adik terpaksa melakukan, tak apa, tak ada masalah. Melancap ni sepatutnya akan ada teen educator ataupun kawan-kawan akak lelaki, dia akan share penceramah-penceramah lelaki, dia orang akan mudah untuk bercerita dengan benda ni kepada adik lelaki sebab mereka lelaki kan. So akak hanya menyentuh apa yang akak faham dan apa yang akak tahu dan apa yang akak kaji sajalah. Okey, perlu dielakkan sebabnya kenapa onani ni perlu elakkan? Sebabnya memudaratkan kesihatan.
dia akan memudaratkan kesihatan mental dan fizikal adik-adik. Secara fizikal, adik-adik akan nampak lesu. Adik-adik akan rasa macam tak bermaya, akan lemah. Lepas tu kita boleh tengok dari segi pemakaian, kita boleh tengok dari segi perlakuan adik-adik tu sendiri. That's why akak cakap akak lebih suka pergi ceramah. Kalau bercakap pasal ni, akak suka pergi ceramah, akak suka tengok dari depan. Sebab akak nak scan betul-betul budak ni macam ni. Tapi kita tak boleh nak judge sebab kadang-kadang dia ada penyakit yang lain. Okay, macam dari segi mental mental pula, gangguan mental. Sebab apa? Bila orang nani ni, kalau macam yang bukan beragama Islam sendiri, dia akan tak kisahlah Islam ke bukan Islam ke, kalau berlebihan onani ni dia akan menyebabkan masalah mental. Sebab apa? Bila buat onani ni, you akan imagine banyak benda. So bila macam tu dia akan mengganggu you punya pembelajaran, mengganggu you punya aktiviti harian. Sebab kan you dah ketagih. Nak keluar bilik pun rasa macam baik aku buat onani. So itu benda yang sangat tak bagus lah. That's why dia kata dia memudaratkan kesihatan mental dan fizikal. Okay. Kemudian dia akan rasa bersalah dan berdosa yang berpanjangan. So kepada adik-adik yang mungkin dah mengalami benda ini, tanyalah pada diri itu lelaki Dan nak bagi tahunya, melancap ni bukan hanya pada lelaki saja tau. Perempuan pun boleh. Tetapi akak nak beritahu, nak pesankan kepada adik-adik perempuan, elakkanlah, jangan sekali lah melakukan. Sebabnya kita kena sayang diri kita. Kepada adik lelaki pun, elakkanlah, okay? Kemudian, okay, head ataupun period. Okay. Ini akak tentu secara lalu je. Secara lalu je sebab akak akan bagi tahu juga sebab ini adalah basic kepada remaja. Okay, akak tak nak tanyalah siapa yang dah period. Tapi ini wajib dan bakal berlaku dan akan berlaku kepada adik-adik perempuan yang dah berusia masuk usia remaja lah. Maksudnya daripada 12 tahun ke 24 tahun dia akan mengalami benda ni. Dan seterusnya lah sampai menopause. Okay. Head ni adalah organ reproduktif yang berfungsi untuk mengeluarkan darah, untuk orang kata dan head ni kalau siapa yang tak keluar, contohnya macam adik perempuan kalau kitaran head adik tak teratur, contohnya macam bulan ni keluar, bulan lepas dah 2 bulan tak keluar, it's okay selagi adik-adik dalam usia 12 hingga 16 tahun, kalau benda tu masih berlaku, it's okay. Sebabnya itu masalah hormon. Tak ada masalah. Tapi kalau macam adik-adik rasa macam risau sangat, boleh datang ke K18. Kami akan bertemukan adik dengan doktor pakar mengenai sistem reproduktif ni untuk adik bertanya lebih mendalam lagi mengenai head ni. Okay, kepada adik-adik perempuan lah. Dan head ni berlaku kepada perempuan saja. Jangan ada lelaki yang mengaku yang kak saya period lah kak. Jangan lain macam tu kalau lelaki period. Okay. Allah. Seterusnya head biasanya pada usia 12 hingga 13 tahun lah. Yang ini yang normal. Yang kalau kata 11 tahun dah keluar tu bukan bermakna dia tak normal. Maksudnya usia yang memang majoriti akan keluar pada usia ni lah 12 hingga 13 tahun. Okay, kemudian pusingan head ada 28 hingga 35 hari. Kemudian berbeza antara individu dengan individu yang lain. Maksudnya kalau macam kata adik ni, adik Nisa ni dia period pada 12 tahun, pada usia 12 tahun. Kemudian dia period dia tak teratur. Okay, lepas tu adik Nani pula. Adik Nani ni dia period pada umur 14 tahun. Tapi period dia teratur. So lain orang lain lah dia punya kata sistem reproduktif dia berfungsi. Okay. Dan tempoh head biasanya 3 hingga ke 6 hari. Kalau kata dah keluar darah tu kepada adik perempuan, dah keluar darah tu normal dia 3 hingga ke 6 hari lah. Tapi kalau lebih daripada 14 hari, itu adik kena pergi jumpa doktor. Okay? Kita takut ada penyakit lain. Alright. Kemudian ini dah proses head. Ovulasi ovari mengeluarkan telur. Okay, telur yang telah matang bergerak melalui tiub. Lepas tu dinding uterus akan mula menebal. Lepas
lepas tu dia akan menjadi darah dan sebagainya. Okey, akak nak bagi tahu bila adik-adik perempuan dah pun mula keluar head ni, please jaga diri, jaga kebersihan. Kenapa akak tekankan dua ni? Sebab bila adik-adik dah mula menganjak usia remaja dan dah pun mengalami haid, adik-adik apabila contoh dirogol, kita tak minta tapi ini akak nak bagi tahu, dirogol dan sebagainya, adik-adik berisiko untuk mengandung. Bila mengandung, masa depan adik-adik, ingat masa depan adik-adik. Okay, so that's why akak cakap jaga diri sebab bila dah proses ni, kita punya sistem reproduktif ni dah orang kata dah matang. Dah pun boleh mengandung dah, sebab kita dah menghasilkan telur. That's why kepada adik-adik jaga diri, okay? Dan kebersihan. Kebersihan penting sebabnya kita tak nak ada masalah kanser cervix dan sebagainya. Sebab kita takut ada jangkitan kuman pada kita punya private part. Okay? Kepada adik perempuan lah, sangat perlu menjaga kebersihan. Okay, kemudian tidak datang haid. Ni akak beritahu tadi kan, ada yang tak teratur. Kadang-kadang kadar hormon tidak seimbang. Ni disebabkan kenapa? Kenapa adik-adik kadang-kadang period tak teratur? Disebabkan ni lah kadar hormon tidak seimbang. Tekanan dan latihan sukan yang berlebihan. Kalau kita overuse badan kita pun, bila kita penat pun, dia akan menjejaskan adik-adik punya sistem reproduktif lah. Okay, sebabnya bila perempuan ni, kita punya sistem reproduktif ni, kita perlu rehat yang secukupnya dan perlu aktif yang secukupnya. Tapi sekiranya berlebihan, bila penat yang berlebihan, bila aktif yang berlebihan, kita punya sistem reproduktif ni akan terganggu lah. Kemudian disebabkan diabetes. Ni boleh tanya pada doktor nanti, kalau ada rezeki kita boleh buat dari slot yang lain mengenai ini saja. Okay. Dan kemudian kekurangan lemak badan. Ni kepada adik-adik yang kurus ni, dia akan mengalami risiko ni lah, tidak datang haid. Tapi tak semua yang akan mengalami benda ni. Okay, hanya sesetengah remaja saja. Kemudian kebersihan remaja semasa haid. Ini akak kata, okay, menggunakan tuala wanita semasa haid. Sebab apa? Takkanlah kita nak biarkan darah kan dekat kita punya dekat kita punya panties tu. So kita kena lapik lah pada kita punya panties tu. Kemudian tuala wanita perlu ditukar 3 atau 4 jam. Ni kepada adik lelaki, adik perlu tahu jangan ingat lelaki tak perlu tahu. Sebab nanti satu hari nanti adik-adik akan berkahwin. Adik-adik akan berkahwin, adik-adik akan mengalami benda ni. Okey, kalau lepas dah tukar tu, bungkus dan buang ke dalam tong sampah. Kepada adik-adik lelaki, kalau ada kakak ataupun mungkin nanti dah jadi abang-abang, adik-adik perempuan, kalau nak sharekan benda ni pun tak ada masalah kepada adik-adik perempuan sebab you dah tahu kan. Okay, membasuh kemaluan menggunakan sabun dan air. Ni memang perkara wajib lah yang perlu adik-adik tahu. Mandi dan bersihkan diri sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Mandi wajib bagi yang Muslim. Okay, mandi wajib ni perlulah kepada yang Muslim sebabnya kita nak solat. Kita kena bersihkan diri kita nak solat, kita nak beribadah. Kalau kita tak mandi wajib, tak sah kita punya amal ataupun solat kita tu. Okay, menadakan kemudian kebersihan semasa haid ni, adik-adik bila dah remaja perempuan bila dah mula untuk keluar darah tu, tanda mula hari ni sekian, hari ni 26 hari bulan baru period. Okey, kemudian kira-kira dan make sure pengiraan adik-adik tu kalau normal macam akak cakap tadi 3 hingga 6 hari. Tapi kalau kata lebih daripada 6 hari, jangan lebih pula daripada 14 hari. Okey, kurang daripada 14 hari tu kira selamat. Tapi sekiranya lebih daripada 14 hari, itu ada penyakit lain. Kita takut ada sakit nifas dan sebagainya. Okay? Alright, so seterusnya panduan menjaga organ reproduktif. Ni kata basic lah, bersihkan tubuh badan termasuk organ-organ reproduktif 2 kali sehari dengan sabun dan air.
So bersihkan kemaluan kita, kemaluan adik-adik dengan sebersih-bersihnya supaya tidak mendatangkan jangkitan lain lah seperti kuman dan sebagainya. Okay? Kemudian gunakan seluar dalam bagi menampung zakar dan struktum. Sebab apa? Kepada adik lelaki, adik-adik boleh tahulah sendiri macam mana keadaan adik-adik. So ini sangat penting dan jaga adik-adik punya private part tu. Okay? Kemudian pilih seluar dalam yang sesuai dengan saiz tubuh. Ni seronoknya bila lelaki yang bagi tahu sendiri. Kalau akak bagi tahu, malu adik-adik kan. Akak pasti ada yang rasa malu. Jadi akak tak nak sentuh lebih mendalam lah. Okay, menggunakan penggunaan seluar yang terlalu ketat akan menyebabkan ketidakselesaan, kepanasan pada testis dan menyakitkan atau memusingkan kedudukan testis. Tu kena jaga, that's why aku cakap kena jaga dan pakailah ikut kesesuaian dan keselesaan adik-adik. So adik lelaki dia faham lah ni apa yang akak nak bagi tahu ni. Okey, ni kepada perempuan dia akan mengalami senggugut lah, kesakitan ketika haid. Ni benda basic yang akan berlaku. Tapi ada je yang orang tak dia period macam tak ada sakit apa pun, relax je. So kepada adik yang senggugut itu perkara yang normal. Tetapi sekiranya adik-adik dah tak dapat mengawal kesakitan tu, better pergi klinik dan check. Sebab kita takut sebab ada juga kes yang berlaku dah 2-3 tahun dia mengalami benda yang sama, senggugut yang sangat-sangat sakit. Rupanya bila dia scan, bila kita dah check dan sebagainya, ada kanser. So kita tak nak macam tu, okay? That's why kena tahu kita punya diri tu macam mana. Okay, ni tips mengatasi senggugut lah. Macam biasa, cukup rehat, minum air, tuang bahagian hari-hari dengan botol air panas, ambil ubat kalau ini jika perlu kalau macam nak tak tahan sangat kan, nak pergi klinik kan, dalam perjalanan pergi klinik tak tahan sangat, ambil paracetamol. Tapi jika perlu, okay, jumpa doktor atau datang ke pusat remaja K15. Sebabnya pusat remaja K15 kami menyediakan perkhidmatan klinik remaja lah. Kami ada doktor untuk untuk check ataupun untuk bertanyakan mengenai kes-kes macam ni. Kami cuba untuk membantu adik-adik. Okey, ni masalah keputihan. Kak tak nak sentuh sangatlah. Masalah keputihan akan berlaku sebelum dan selepas period lah. Ni normal. Tapi bila keputihan adik-adik ni, adik-adik perempuan bila keputihan adik-adik ni dah tukar warna, sebab keputihan yang normal dia kata lendir dia jernih, tapi bila dia dah jadi pekat, dia jadi kuning, dia jadi merah, tu adik-adik kena berhati-hatilah. Okay, dan minta pakar ataupun adik-adik perlu berjumpa dengan doktor. Kemudian yang ni kata keputihan yang menyebabkan penyakit lah, lendir bersifat putih pekat, kelihatan seperti bernanah, berbau busuk, rasa gatal-gatal pada sekeliling faraj dan jangkitan kuman, kulat dan virus. So adik-adik kalau mengalami benda-benda yang Kak cakap ni, please jumpa doktor, okay? Kepada adik perempuan tolong kena tengok. Kita kena jaga diri kita sebab ni sebahagian daripada kebersihan juga. So sekiranya adik-adik mengalami keputihan seperti ni yang Kak tunjuk ni, tolong nanti boleh inform kepada cikgu. Okay, minta cikgu-cikgu untuk bagi tahu akak lah. Sebab kami nak membantu adik-adik. Sebab kita nak adik-adik ni mengalami usia remaja dengan penuh selesa, okay? Kemudian ni masalah kesihatan reproduktif masa kini lah, seks luar nikah. Bila dah adik remaja ni adik-adik akan sama ada adik-adik akan mengalami ataupun adik-adik akan melihat, inilah dia seks luar nikah, kehamilan remaja, pengguguran dan pembuangan bayi, penyakit jangkitan kelamin HIV dan AIDS. Okay? Kenapa akak cakap seks luar nikah ni akan berlaku? Sebabnya bila adik-adik dah mengalami usia remaja, adik-adik ni sentiasa nak mencuba. Emosi adik-adik ni pun akan rasa macam nak bercinta. So daripada bibit-bibit cinta lah akan menjadi benda-benda macam ni. Okay, bila dah start seks luar nikah akan berlaku kehamilan. Bila dah berlaku kehamilan, kita akan rasa takut, kita rasa macam boleh ke aku tampung segala benda ni kan? Boleh ke aku mengandung pada usia awal remaja ni? So that's why bila dah berlaku macam tu, dia akan berlaku kepada pengguguran dan pembuangan bayi. Yang ni kita tak nak.
Okey, dan adik-adik kena tahu seks luar nikah ni juga sangat-sangat berisiko untuk mengalami penyakit berjangkit seperti kelamin, HIV dan AIDS. Okey. Seks luar nikah. Seks tanpa ikatan yang sah. Ni kepada adik-adik yang sedang bercinta, Kak nasihatkan kawal sikit nafsu tu. Sebab apa, bila kita bercinta ni macam-macam. Kadang ada umur 17 tahun, 12 tahun pun dah start bercinta kan. Sebenarnya elakkanlah untuk kata melakukan benda ni. Bukan elakkan, memang perlu, wajib sangat untuk elakkan seks luar nikah ni. Sebabnya memang sangat tak bagus lah. Okay, menyebabkan keadaan kepada kehamilan yang tidak dirancang. Apabila dah melakukan hubungan seks luar nikah ni, akan berlaku kehamilan. That's why Kak cakap tadi, adik-adik perempuan, adik-adik lelaki juga, apabila adik-adik perempuan ni dah period, awak akan boleh mengandung. Awak akan boleh mengandung apabila zakar akan masuk ke dalam kemaluan wanita. So kepada lelaki pun, bila awak dah mencecah, dah mimpi basah, dah keluar air mani semuanya, awak akan boleh mengandungkan anak orang. So berhati-hati remaja. That's why akak cakap, akak tekankan ni sangat, elakkan daripada kata melakukan seks luar nikah. Memang perlu dan wajib sangat untuk kita hindar benda ni. Okay, masa depan menjadi gelap. Ni kata risiko yang adik-adik hadapi lah. Bila you dah mengandung, okay, masa depan adik-adik akan susah lah. Yelah, you akan, kalau kata tak buang anak tu, okay, nak membesarkan anak macam mana? Okay, sekarang ni pun adik makan minum semua mak yang tanggung. Bila ada anak pula, macam mana kan nak bagi makan, nak bagi susu sebagainya. Okay, sangat-sangat perlu dipertimbangkan benda ni. Kemudian dipandang hina oleh masyarakat. Ni of course akan berlaku sebabnya bila masyarakat kita ni, bila dah berlakunya benda-benda macam ni, dia akan ada stigma yang mana kau ni memang tak guna. Itu ayat-ayat yang biasa keluar daripada masyarakat. Ni memang tak ada masa depan. Masyarakat akan pandang hina macam tak nak berkawan dan sebagainya. Itu risiko yang adik-adik akan menghadapi. Okey, seks luar nikah ni juga adalah haram di sisi agama Islam. Agama lain pun tak silap akak diharamkan. Sebabnya inilah risiko-risiko ni, sebab kita nak elakkan daripada risiko ni. Dan apa yang akak tahu, agama Islam memang sangat-sangat mengharamkan benda ni. Okey. Kemudian kehamilan remaja. Ni adik-adik perempuan, kes remaja hamil sebelum kahwin sangat serius. Dan sebelum ni pun akak ada baca satu artikel pada 2018 ke 2019, kita punya grafik tahap pembuangan bayi semakin meningkat. Graf kadar pembuangan bayi dan kehamilan semakin meningkat. That's why kepada adik-adik, please jangan sesekali kata sisihkan zaman remaja adik-adik. Sebab zaman remaja ni lah, akak nak beritahu, zaman remaja ni lah zaman yang paling seronok bila kita menikmati zaman remaja tanpa melakukan benda-benda ni. Bila adik-adik dah mengalami benda-benda ni, adik-adik akan rasa remaja adik-adik dah tak berguna, dah tak best. Nak belajar, nak sambung belajar, nak fikir masa depan, adik-adik dah tak akan fikir dah benda-benda tu. That's why akak cakap, tolong hargai zaman remaja adik-adik. Jangan melakukan benda-benda yang boleh merosakkan diri, okay? So ini adalah kerata akhbar yang akak boleh kongsikan. Kemudian, tingkah laku yang membawa kepada risiko kehamilan. Macam tadilah, seks sebelum berkahwin. Okay, seks sebelum berkahwin ni jangan sekali adik lakukan. Sebabnya macam tadi dia akan melakukan, kita akan mengandung lah. Kepada adik perempuan akan mengandung. Okay, perhubungan seks yang tidak selamat. Okay, sebab apa tidak selamat? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku waktu dan ketika melakukan hubungan seks. Sebabnya kita takut HIV, kita takut jangkitan AIDS, kita takut penyakit kelamin yang lain. Sebab kita penyakit-penyakit ni kita tak dapat detect kan. Dia tak tulis pun kat muka orang ni ada HIV, orang ni ada AIDS, dia tak akan tulis. So kita kena berhati-hatilah. That's why sebelum nikah, kepada yang nak berkahwin, ni akak ceritalah sikit kepada yang nak berkahwin, that's why kami yang nak berkahwin ni akan pergi buat test, HIV test. Sebab kita nak kata hubungan yang selamat lah selepas nikah.
So kepada adik-adik yang belum bernikah tu, jangan sesekali, okay? Sebab kita takut jangkitan HIV yang lain. Okey, kesan kehamilan kepada remaja. Inilah pengguguran haram, pembuangan bayi, dipandang hina oleh masyarakat, masa depan yang gelap. Macam akak cakap tadi secara basic. Okey, ni penyakit jangkitan kelamin. Penyakit yang disebabkan melakukan hubungan seks dengan seseorang yang telah dijangkiti penyakit jangkitan kelamin. Okey, kalau seseorang itu ada klamida, gonorrhea, sifilis, herpes, ketuat, genital ataupun HIV. Ni orang kata dia punya flaw dia lah. Yang paling bahaya sekali HIV lah. Alright. Kepada adik-adik yang nak tahu lebih mendalam mengenai penyakit-penyakit penyakit kelamin ni, boleh datang ke Cafe18. Nanti akak akan ceritakan lebih mendalam mengenai penyakit-penyakit ni. Sebabnya akak nak kejar masa juga ni kan. Okey, kemudian ni tanda-tanda simptom penyakit jangkitan seksual. Okey, bendala yang berbau busuk dari vagina ataupun saluran kencing. Bila dah berlakunya vagina dah kata sakit, saluran air kencing dah sakit dan menanah, bila nak kencing tu dia rasa pedih. Ini apa yang pesakit-pesakit yang dah sharekan lah. So, make sure adik-adik jangan elakkanlah daripada melakukan hubungan seks. Ini risiko dia, penyakit-penyakit yang akan adik-adik mengalami. Okay, sakit semasa kencing. Okay, ulcer dekat mulut ataupun alat kelamin. Ini sekiranya melakukan oral sex lah. Kalau tak tahu siapa oral sex, apa itu oral sex, boleh ajukan soalan kat sini. Siapa tahu, boleh share dengan kawan, okay? Gatal pada kawasan kemaluan, sakit di bahagian bawah abdomen, bengkak pada pangkal peha, kulit yang berkutil ataupun berketuat pada kemaluan. So inilah gambar-gambar dia, geli kan? Ni akak tunjuk jelas sikit. Ni gonorrhea. Yang ni biasa awal usia kanak-kanak lah dalam rahim yang mak dia ada HIV ataupun penyakit kelamin lain, risiko kepada baby. Ini akan berlaku kepada baby. Kemudian ini sifilis, ni herpes. Okey, ini akan berlaku. Okey. Ada yang nak tanya ke? Ada yang angkat tangan? Muhammad Alif. Dia nak bertanya ke? Tak ada, saya tertekan. Okey. Tak apa. Okey, ni AIDS. Okey, aku nak tanya, apa beza AIDS dengan HIV? Okey, ada tak siapa-siapa yang tahu AIDS dengan HIV? Ini ilmu baru aku nak share ni. Apa beza AIDS dengan HIV? Cepat. Ada dia tahu tak AIDS dan HIV? Tak tahu? Tak, okey. Tak tahu. AIDS ni, Saya tahu HIV je. HIV tu apa? Siapa yang tahu HIV tadi? Apa tu? Sejenis penyakit. Sejenis penyakit. Okey. AIDS? Itu saya tak tahu. Okey. Ni akan nak jelaskan kepada adik-adik. Ni ilmu baru dan adik-adik mesti kena ingat HIV ni merupakan virus. Virus. Aku tak ingat nama panjang tapi human in something lah. Lepas tu HIV ni dia kalau dia hanya boleh berjangkit kepada manusia saja. Sebab apa? Nama pun HIV kan human. Dia memang hanya berjangkit pada manusia. Kalau katalah ada nyamuk gigit orang HIV kan, ada nyamuk gigit orang HIV. Lepas tu nyamuk tu dia tak akan pergi berjangkit kepada orang lain. Sebab apa? Dia akan mati. Sebab dia virus tu dia akan hidup pada manusia saja. So adik-adik kena ingat tau. Okay, HIV adalah virus dan AIDS ni adalah penyakit HIV. AIDS ni adalah nama penyakit. That's why adik-adik kena tahulah benda ni. So virus HIV tu akan menyebabkan AIDS. Okay, jelas? Harapnya jelas. Okay, ni aku nak tanya. Boleh ke saya bercinta? Boleh ke adik-adik ni bercinta? Adik-adik rasa? Boleh tak? Saya tak nak. Tak nak. Kapal Tak. haram. Tak. Haram. Okay. Haram tu, haram. Yes, haram. Tak Bagus apalah. lah korang ni. Okay. Sebenarnya boleh je nak bercinta. Tapi kalau ikutkan dalam konteks Islam memang haram.
Tetapi kalau kata nak bercinta sangat tak ada masalah. Cuma adik-adik bila dah bercinta, inilah risiko bila bercinta. Bila bercinta ni, bila dah seronok suka-suka, bila dah macam hati ke hati, dari mata turun ke hati, akan mengalami rasa perasaan yang lain. Contohnya macam dah bila dah start berpegang tangan, dia akan pergi tempat lain pula. Daripada pegang tangan, pegang benda lain. So that's why bila bercinta ni pada adik-adik, that's why kalau macam dalam Islam sebenarnya dia haramkan. Memang haramkan. Kepada adik-adik yang bukan beragama Islam, kalau kata nak bercinta tak ada masalah, tapi jaga diri. Okay, ini abstinent. So dalam percintaan, dalam usia remaja, ini bila adik dah mengalami dah ada hubungan, amalkan abstinent. Apa itu abstinent? Katakan tidak kepada melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Abstinent, katakan tidak kepada melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Okay, ini adik-adik perlu amalkan. Boleh tak akak nak dengar wakil kepada lelaki dan wakil kepada perempuan? Baca kuat-kuat ni, katakan tidak kepada melakukan hubungan seks sebelum berkahwin ni. Boleh tak wakil seorang lelaki? Boleh. Cepat. Cepat. Abstinent. Baca cepat-cepat. Baca kuat-kuat. Abstinent. Katakan tidak kepada melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Okay, make sure ingat baca sama-sama pun boleh. Okay, kepada wakil perempuan ada tak? Cepat. Tadi akak nampak yang aktif tadi Rabiatul. Lepas tu akak nampak siapa? Irfan. Cepat. Okay. Abstinent, katakan tidak kepada melakukan hubungan seks sebelum kahwin. Yes. So, make sure adik-adik kena faham apa itu abstinent. Okay, kenapa perlu abstinent? Adik-adik rasa kenapa perlu abstinent? Kenapa perlu katakan tidak kepada hubungan seks sebelum berkahwin? Dia menjejaskan kita punya masa hadapan. Ya, betul. Selain tu? It can lead to family problems. Yes. So, okay, betul lah apa yang adik-adik kita bagi tahu ni, kawan-kawan adik bagi tahu ni. Okay, kebaikan mengatakan tidak kepada hubungan seks, tidak perlu bimbang kepada penyakit kelamin ataupun STD. So, kepada adik-adik yang dah bebas, maksudnya memang tak melakukan hubungan ni, tak ada bercinta, tak ada apa, adik-adik tak perlu bimbang tentang penyakit kelamin. Okay, seterusnya tidak mengandung anak luar nikah lah. Dekat usia muda ni, adik-adik tak mengalami benda tu, adik-adik boleh mengalami usia remaja macam biasa. That's why saya cakap indahnya alam remaja ku kalau adik-adik mengamalkan abstinent. Kemudian tiada kecederaan emosi. So bila dah melakukan hubungan seks, bila dah mengandung, lepas tu bila dah buang anak, akan mengalami masalah emosi lah. Dia akan rasa bersalah yang berpanjangan. Sebab bila you dah buang anak, andai kata anak tu mati, you dah kira membunuh. That's why katakan tidak katakan tidak melakukan seks sebelum bernikah. So adik-adik perlu amalkan abstinent. Nanti dah habis ni akan nak tanya apa itu abstinent. Nak minta cikgu Mani sharekan apa itu abstinent. Sebab adik-adik perlu amalkan abstinent ya. Okay, kenapa tak boleh melakukan hubungan seks sebelum kahwin? Macam akak cakap tadi lah. Bolehkah anda menyara anak secara sendirian? Boleh ke korang adik-adik besarkan anak-anak secara bersendirian? Dah lah tak ada kerja. Belajar tak habis lagi. Belajar tak habis macam mana nak kerja? Kan? Nak harapkan mak ayah. Tak boleh. Mak ayah pun nak sara awak tu. Banyak benda lagi nak keluarkan duit kan. Ni nak sara cucu pula. So jangan sesekali, okay? Bolehkah anda menguruskan diri menjadi ibu tunggal? Boleh ke wanita-wanita sekalian, perempuan? Tak boleh. Sebab orang kata tugas tanggungjawab sebagai ibu ni sangat-sangat berat. Okay, kepada lelaki, tolong jangan sesekali hancurkan masa depan remaja-remaja wanita. Sebabnya mereka ini perlu dijaga. Jadilah lelaki sejati. Gitu. Okay. Adakah dibenarkan dalam agama Islam? Sebenarnya benda ni sangat-sangat orang kata perlu ditekankan lah. Diharamkan dalam agama Islam. Memang sangat-sangat diharamkan. Hubungan seks sebelum berkahwin.
Okay. Mesej penting. Abstinence adalah pilihan terbaik dalam mengelakkan kehamilan dan penyakit jangkitan. Nah, sebab tadi kita dah katakan tidak kepada hubungan seks sebelum nikah. So, itu adalah kata langkah yang paling terbaik lah. Bila kita katakan tidak, jangan hanya katakan tidak saja. Tapi bila kita dah memilih abstinence ni, kita tidak melakukan dan kita menjauhkan diri. Jadi, InsyaAllah kepada adik-adik akan orang kata terhindarlah daripada kehamilan dan penyakit jangkitan seksual. Okey ni kebersihan diri remaja. Kebersihan diri remaja ni biasa kepada adik lelaki lah, memakai pakaian yang bersih, mencukur bulu ari-ari, memakai deodorant jika perlu, memberus gigi sehari, 2 kali sehari, mencuci rambut macam biasalah, kuku pendek, syukur bulu ketiak bagi mengelakkan bau, mandi setiap hari. Okey, akan nak sentuhkan mengenai bau badan. Yang ni tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, benda ni akan berlaku juga kepada adik-adik. Kepada adik-adik perempuan, tolong kalau kata baju, make sure, ni adik lelaki juga, make sure baju setiap hari basuh. Setiap hari basuh. Kalau kata akak baju saya ada sehelai je, kalau boleh setiap hari basuh. Balik sekolah terus basuh dan akan kering. Malas daripada you rasa diri you tak bersih, lebih baik you buat benda tu. Sebabnya dia akan bukan saja dia menyebabkan tidak selesa pada diri sendiri, dia akan mengganggu orang lain. Orang lain bau badan kita, dia pun tak akan selesa. Lagi-lagi duduk dalam aircon kan. Mesti adik-adik dah mengalami benda ni. So make sure kepada perempuan terutamanya, tolong jaga kebersihan dan orang kata bau badan. Macam mana akan bagi satu tips lah kepada adik-adik yang ini mana yang memang akak amalkan daripada sekolah rendah lagi akak amalkan, mandi air limau. Ataupun kita lepas mandi tu kan, lepas mandi tu lumurkan air limau, buah limau tu dekat kita punya ketiak. Dan itu antara salah satu tips lah yang boleh akak share. Dan sampai sekarang pun akak masih melakukan benda yang sama. Kemudian ada deodorant kan. Deodorant pun perlu tengok kesesuaian. Sebab ada setengah orang dia tak sesuai dengan produk ni. Dia contohnya produk Arizona, dia ada yang tak sesuai. Ada orang yang sesuai dengan Dr. Miss. Ada orang yang sesuai dengan ada orang yang sesuai dengan apa lagi, Nivea. So tengok pada badan kita, kaji badan kita macam mana, dan kalau nak lebih lebih selamat lagi, tanya pada pihak farmasi macam mana penjagaan yang baik. Tanya contohnya kalau macam adik-adik pergi ke farmasi ke kan, ataupun pergi Watson, Guardian ke, cuba tanya pada pihak farmasi sana macam mana penjagaan bau badan yang baik lah. Sebabnya diorang akan share juga. Kalau adik-adik nak kepastian lebih lagi secara santai, boleh datang ke Cafe 18, akak akan sharekan tips ni. Sebab tips ni sangat-sangat berguna kepada adik-adik yang kata mengalami bau badan. Bau badan ni sangat sensitif Kak pun agak sensitif bila menyentuh benda ni. Sebab perlu sangat untuk kita jaga. Okay, hapuskan bau kaki. Okay, bau kaki ni tak semua orang mengalami, tetapi dia biasa kepada adik-adik lelaki yang suka sangat main bola. Lepas tu balik sekolah, berpuluh-puluh tu korang gumpal pula kasut tu dekat stokin tu kat dalam kasut. Sebaik-baiknya kepada adik-adik yang dah balik sekolah ke, stokin tu kalau kata tak nak basuh kan, kalau kata 2 kali sehari nak basuh, make sure keluarkan stokin tu sidai kat tepi. Sebab kita tak nak akan ada bakteria puluh-puluh korang tu menyebabkan bau. So that's why kaki pun perlu jaga. Dan kalau ada luka-luka tu, akak nasihatkan untuk buat rawatan lah pada luka kaki. Sebabnya bila dah jadi luka, dia akan jadi cagu, dan cagu tu dia akan bernanah dan menyebabkan bau busuk. Korang boleh tahu, adik-adik sendiri boleh bau sendiri macam mana bau kaki kan. Macam tu lah bau busuk dia. So make sure jaga Sebab you dah remaja, benda-benda ni you sangat perlu tekankan. Jerawat berpunca daripada inflamasi pada bulu roma dan kelenjar minyak. So kalau muka yang terlalu berminyak,
menyebabkan adik-adik punya liang roma pada muka ni tak dapat bernafas. So bila tak dapat bernafas, dia punya segala dalam lapisan dalam kulit adik-adik tu tak dapat keluar dan menyebabkan bernanah lah. That's why jerawat timbul dan sebagainya. Okay, bakteria dan liang roma tersekat hasil interaksi minyak yang berlebihan. Ni macam Kak cakap tadi lah. Radang lebih teruk bila jerawat pecah. So, bila ada jerawat, jangan sesekali pecahkan. Kak nasihatkan, jangan sesekali pecahkan. Biar dia reda dulu. Sebabnya, satu lagi risiko bila pecahkan bila pecahkan jerawat, kita tak tahu apa yang kuman dekat dalam kuku kita ni. Okay, that's why bila kita pecahkan perasan tak ada warna hitam. Itu disebabkan bakteria lah tu, virus-virus yang ada pada tangan korang tu melekat ni, dekat pipi sebagainya. That's why jangan pecahkan, jangan sesekali pecahkan. Biar dia pecah sendiri dan bila dah pecah sendiri, rawat dia, bersih elok-elok, pakailah oksi ke apa segala jenis produk yang adik-adik guna dan make sure produk tu ni akan nak pesan juga ni. Banyak benda pesanan yang akan nak pesan ni. Jangan sesekali pakai produk timbang kilo. Kepada adik-adik perempuan, Kak, saya pakai produk ni, muka saya flawless, Kak. Jangan sesekali percaya dengan apa yang anda tengok di media sosial. Sebabnya kebanyakan remaja, kawan-kawan akak sendiri dulu waktu zaman-zaman belajar pun, mereka memakai produk-produk timbang kilo dan menyebabkan kulit mereka rosak. Sekarang ni kulit diorang, berlekuk-lekuk disebabkan efek zaman-zaman sekolah yang mereka guna. Dulu ada collagen benda lah, diorang pakai benda-benda tu. So jangan sesekali adik-adik please jangan pakai produk timbang kilo. Pakai produk dekat Watson tu. Kalau kata kat Watson produk tak menjadilah, memang efek dia memang lambat. Kepada maksudnya nak sembuh tu memang lambat. Sebabnya dia memberi ruang kepada kulit kita ni, kulit adik-adik ni untuk membiasakan diri dengan produk tu. Kalau macam timbang kilo, dia ada mercury. Bila ada mercury, efek dia memang cepat dan orang kata dapat penyakit pun cepat. So pergi ke rahmatullah pun dengan cepat. So adik-adik please jangan pakai produk timbang kilo. Akak memang ban habis-habis lah produk timbang kilo ni. Memang kalau akak tengok kat TikTok tu lalu kan, memang akak akan report je benda tu. Sebab dia akan orang kata memberi risiko kepada pengguna. So kepada adik-adik please biar orang kata kesan untuk sembuh tu lambat, yang penting kulit adik-adik akan ada efek yang kata lebih baik pada masa akan datang. Sebab kita nak guna kulit kita ni lama. Okay adik-adik? Okay, ni panduan mengurangkan jerawat. Sentiasalah jaga kebersihan macam biasa. Basuh muka 2 kali sehari. Lelaki pun make sure basuh kulit muka tu dengan pencuci muka tau. Jangan ingat lelaki lah Kak. Lelaki je Kak, tak payah jaga pun tak ada masalah. No lelaki pun kena ada satu image yang mana you boleh menjadi seorang lelaki maskulin. Bila gegel nampak macam handsome-nya gitu. Tapi bukan untuk lelaki berjaga kecantikan muka ni bukan untuk menarik menarik perhatian lain menarik perhatian wanita. Macam perempuan pun tu niat dia dah lain. Kita nak menjaga kecantikan ni adalah untuk diri kita, untuk keselesaan kita, untuk keselesaan orang yang memandang kita. So that's why akak cakap terus terang ni, jagalah kebersihan. Guna ubat sapu untuk jerawat bagi yang betul-betul ada masalah yang berisiko. Kepada adik-adik yang mengalami masalah jerawat, akak lama sikit dekat jerawat ni sebab yang ni adalah masalah yang biasa di kefetin. Masalah biasa remaja-remaja adukan di kefetin. So kepada adik-adik yang memang mengalami masalah jerawat, memang rasa macam Kak saya dah cuba macam-macam produk, timbang kilo pun saya dah cuba Kak, berhenti menggunakan timbang kilo dan please bagi nama dekat cikgu untuk kita set date dengan doktor di kefetin. Okay, akak akan cuba untuk dapatkan date dengan doktor kepada adik-adik yang betul-betul memerlukan. Okay, ini mengenai jerawat. Okay,
Seterusnya remaja sihat ni lah macam biasa, ambil pemakanan, makan sistem piramid ni, makan secukupnya, jangan skip makan pagi dan sebagainya macam biasa. Ini awal remaja. Dan nilai-nilai murni remaja, bijak memilih kawan. Bila kita bijak memilih kawan, insyaAllah kawan-kawan ni akan bantu kita. Okay, tapi ada je kawan dia baik, okay? Dia berkawan dengan orang yang tak berapa, yang nakal-nakal ni. Tapi kalau sekiranya kita kena tengok tahu diri kita ni. Kita ni seorang yang berpengaruh ke atau yang terpengaruh? Sebab ada orang yang dia memang berpengaruh. Maksudnya apa dia buat, walaupun dia macam mana, apa yang dia buat lah, orang akan ikut. Benda baik ke, benda jahat ke, orang akan ikut. Tapi kalau macam tu, manfaatkan diri adik-adik ke arah yang lebih positif lah. Maksudnya kalau kata adik-adik ni memang orang yang berpengaruh, pengaruh kawan-kawan ni untuk menjadi lebih baik lah. Ajakkan kawan pergi belajar ke, okay? Pergi cafe teen, kalau nak pergi cafe teen, roja-roja kat, okay? Lepas tu, ajaklah kawan-kawan supaya lebih positif, alami remaja yang lebih indah. Kemudian kalau dia adik-adik ni seorang yang terpengaruh, memang sifat dia memang cepat terpengaruh, itu kena berhati-hati. That's why aku cakap pilih kawan yang bijak. Kepada yang mudah terpengaruh, pilih kawan yang bijak. Amalkan gaya hidup sihat dan bermoral, bersukan, sertai aktiviti kurikulum. Ini benda basic yang adik-adik sendiri dah tahu. Akak tak beritahu pun adik-adik dah tahu. Okay? Hindari perkara yang tidak berfaedah. Tidak terlibat dengan gejala sosial. So bila terlibat dengan gejala sosial macam biasalah akan mengalami masalah luar nikah dan sebagainya. So hindari benda-benda macam tu. Dan ni zaman remaja anda adalah menyeronokkan. Memahami perubahan fizikal, emosi, mental dan sosial sesama remaja. Mahu belajar dan bertanya mengenai alam remaja. Okay, kalau anda adik-adik nak tahu mengenai remaja lebih mendalam, datang ke Cafe Teen. Sebab Cafe Teen kami akan ajar macam-macam. Maksudnya macam mana nak kalau adik nak gilap potensi dalam bercakap pun kami boleh. Kami Teen Educator akan membimbing adik-adik insyaAllah. Okay, berkongsi perasaan dan emosi dengan ahli keluarga. Yang ni tak semestinya dengan ahli keluarga. Kalau kata ada setengah orang remaja, dia orang tak rapat pun dengan ahli keluarga. Rapat dengan cikgu-cikgu, boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting kepada yang maksudnya yang orang yang kita nak cerita tu, make sure orang tu akan memberi pengaruh yang baik lah. Okay, hormati dan sayangilah diri serta tubuh badan anda. Ni sangat penting sebab apa? Bila remaja ni macam-macam boleh berlaku. Mengandung pun boleh. So that's why akak cakap jaga diri, sayangi diri dan hargai diri anda. Okay, itu saja untuk hari ini. Allah, lebih masa dah kita. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik. Kepada adik-adik yang nak datang ke Cafe 18, boleh roja-roja. Okay, dan kalau adik-adik nak sebarang pertanyaan mengenai Cafe 18, boleh pergi ke TikTok kami, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, DM kakak kat situ untuk tanyakan lebih mendalam mengenai Cafe 18. Okay, Cafe 18 WPKL. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Kalau awak boleh buka tengok dekat KCC, ada dekat IG semua, boleh dengar suara Cik Hawa ni. Saya rasa yang selalu ada YouTube juga kan? KCC macam radio Cafe Teen Radio. Okay, so nanti boleh tengok dekat dalam tu bagi yang berminat. Dan apa-apa boleh refer pada cikgu lah. Saya Cikgu Mahani dan Cikgu B di bilik kaunseling nanti. Kita jumpa nanti. Okay, terima kasih. Sikit lagi cikgu. Kepada adik-adik yang nak cuba untuk menjadi DJ radio, sebab kami di Cafe Teen ada Cafe Teen Radio dan akak merupakan salah seorang penyampainya. Kepada adik-adik yang nak gilap jadi DJ radio kan, boleh datang ke Cafe Teen. Akak akan ajar macam mana cara bercakap, cara menulis skrip dan sebagainya. Okay? Menarik ni. Okay. Atas kerjasama, semoga kita akan terus bekerjasama. InsyaAllah lepas ni kalau dah COVID dah okey, kita boleh melawat ke sana nanti insyaAllah. InsyaAllah.
Assalamualaikum Terima kasih semua. Kak. Bye. Terima kasih Kak. Salam. Boleh live ya. Terima kasih.